Project-based learning. So in this methods course, okay, we will have you as much as possible experience the learning method itself, rather than being told what the learning methods are. You will experience them yourself. In project-based learning, we actually let students carry out tasks that are connected to real-world situations, so that they what we call authentic tasks. In order for them to not only acquire content knowledge, but also at the same time acquire skills that are useful in the 21st century. So skills include creative thinking skill, critical thinking skills, and so forth. Now, with technology-enhanced project-based learning, students will use all available technology, especially ICT. Now, the key to successful student learning is actually to vary students' experience. Seperti yang semua orang tahu, Malaysia hanya menghantar dia punya pegawai yang dia rasa pakar dalam benda tu untuk ke Korea, dan di masa yang sama, pihak Korea menghantar pakar dia yang sama ke UKM untuk bekerjasama bersama-sama mengkaji tenaga nuklear yang akan dibuat di Malaysia. Dan kekangan yang paling besar adalah kesedaran publik tentang benda ni, sebab kalau kita tengok ramai publik tidak sedar tentang kepentingan tenaga nuklear ini. Selain daripada mendapat teknologi, apa yang saya dapat dalam project based learning ni, sebenarnya kita meningkatkan kemahiran diri kita. Contohnya, kita kena berbahasa Inggeris dalam benda tu. Kita meningkatkan kemahiran komunikasi di dalam benda tu. Selain itu, kita meningkatkan macam mana kita nak communicate dengan orang dalam tu. Sebab dalam konteks pembelajaran dan pengajaran, penggunaan bahasa itu penting. Jadi, kalau kita nak menyoal orang sekalipun ataupun menghantar kerja kepada orang-orang tertentu, konteks bahasa tu kita kena tekankan. Macam mana? Okey, contohnya, tolong saya jawab soalan ni ke, okey, tolong buat ni ke. Tapi kalau kita just memberi macam tu dan penggunaan konteks bahasa yang salah, penerimaan orang tu salah. Jadinya apa yang kita nak capai apa yang kita nak tak akan tercapai. Pertama sekali, kami telah mengedarkan borang soal SDA. Kami di perspektif government, maknanya ada banyak aspek yang kami perlu lihat. Maknanya dari segi public, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi keselamatan, dari segi environment. So banyak aspek yang perlu dilihat sebagai government sebelum kami bertindak atau membuat satu keputusan sama ada nak bangunkan tenaga nuklear atau loji tenaga nuklear di Malaysia atau tidak. Dengan project based learning, kita dapat melahirkan suatu kalangan pelajar yang lebih minda yang lebih kritis dan kreatif. Hal ini berkaitan apabila sebelum ini kita dapat melihat bahawa pelajar belajar hanya dalam satu suasana bilik darjah yang mungkin bagi setengah pihak pengesakan itu sudah satu yang kondusif. Tetapi pelajar hanya dapat belajar dan peratus pemahaman pelajar itu bergantung pada pelajar itu sendiri. Tetapi jika kita menggunakan project based learning, ia seolah-olah hands on. Pelajar dapat melihat, melaksanakan, seterusnya pelajar dapat memahami dan menganalisa sesuatu ilmu yang baru dipelajarinya. Dalam tu questionnaire kita orang, kita ada juga menanyakan soalan, adakah rakyat Malaysia tahu mengenai tenaga nuklear ni dan bagaimanakah penerimaan mereka kalau orang Masyarakat Benda sama juga how nuclear power plant work, kita orang bincang juga mengenai nuclear power plant ni. Berkenaan dengan project based learning ataupun pembelajaran berasaskan projek, banyak pengetahuan baru yang saya dapat, di mana kami diberi pendedahan lebih kepada ICT, iaitu Information, Communication and Technology. Dan juga pendedahan baru yang saya dapat adalah mengenai
21st century skill, iaitu skill abad ke-21. Contohnya seperti creativity and innovation, communication and collaboration, critical thinking and problem solving. Okey, di samping tu kami diajar untuk membuat blog dan juga wiki space. Kalau sebelum ni kita cuma buka Wikipedia dan kita baca informasi yang telah di-post, publish oleh orang lain. Dan kali ini kami pula diberi peluang untuk reflect balik apa yang kami belajar, apa yang kami dapat dan untuk berkongsi untuk semua. Jadi sebelum kita mula mungkin kita nak ambil kita nak poll dulu nak tinjau dulu. Adakah soalannya relevankah tenaga nuklear di Malaysia? Jadi I need a show of hands. Berapa orang yang setuju tenaga nuklear relevan di Malaysia? Maknanya kita perlu banner logi tenaga nuklear di Malaysia dan kemudian akan menampung keperluan tenaga di Malaysia. Angkat tangan. Yang setuju? Memulakan arena pendebatan hari ini, dunia telah mengalami satu krisis energi, krisis tenaga. Ini pernyataan daripada Peter Terzakian, Ketua Penganalisis Ekonomi Tenaga DRC Financial Corporation. Katanya, penggunaan minyak global telah mencecah 86 juta ton sehari bersamaan 1000 ton sesaat. Uranium ialah jenis logam yang sangat radioaktif, begitu juga thorium. Ya, mengikut rencana di Wikipedia, pendedahan uranium dan tenaga nuklear boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti buah pinggang, kanser, otak, hati dan sebagainya kerana uranium adalah logam toksik. Dalam kelas based learning ni, macam-macam ilmu telah saya pelajari lah. Caranya saya sebelum ni saya tak kerti buat blog lah, tak tahu buat blog. Dalam base kelas ni saya boleh buat blog, saya boleh explore macam-macam benda. Contohnya macam sekarang kita tengah buat nuclear energy kan. Nuclear energy saya boleh post kat situ, saya boleh kongsi dengan orang ramai. Semua betul orang ramai pun boleh kongsi sekali dengan saya. Lepas tu dari satu lagi Wikispace. Sebelum ni tak pernah tahu pun apa itu Wikispace kan. Selalu explore Wikipedia kan. Wikipedia tu pun tak tahu nak buat macam mana. Tapi dapatlah belajar di Wikispace ni. Dan kami form group sebelum ni dalam kelas-kelas lain. Form group tu jarang macam kita buat eksperimen contoh kan. Dan ni kan 7 orang. Kita belajarlah bekerjasama kita satu sama lain. Bagi-bagi tugas yang ni itu, yang ni catat, yang ni buat apa, yang ni buat apa. Atau kita buat persepakatan lah. Misalnya kalau yang ni betul-betul fakta dia betul-betul valid, kita ambil yang ni. Kita bukan ikut hati lah. Kita ikut fakta yang mana betul lah. Reaktor yang akan kita bina ialah reaktor generasi ketiga, bukan reaktor calang-calang reaktor. Reaktor yang kita selalu cakap tentang Chernobyl, bencana di Fukushima dan sebagainya. Namun itu adalah reaktor yang kita bina pada generasi pertama atau generasi kedua, di mana sebelum itu kita tidak melakukan penyelidikan yang mendalam tentang nuklear. Sekarang kita telah maju dan insya-Allah nuklear yang kita akan bina lebih selamat dan kurang campur tangan manusia. Okay, saya ingin menjawab persoalan yang ditanyakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, di mana dia mengusulkan tentang memberi analogi tentang kemalangan di jalan raya. Sebenarnya kemalangan di jalan raya itu memang berlaku setiap hari yang kita tahu. Tetapi apakah sejauh mana impak dan kesannya kepada kita nak berbanding dengan tenaga nuklear itu sendiri? Kalau berlaku sekali